satu daerah, terdapat sebuah perkampungan kecil yang diberi nama Kampung Saki-Saki. Abu bersama keluarganya tinggal di kampung tersebut. Abu adalah pelajar tahun 6 dan dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Walaupun dia merupakan seorang insan dari keluarga yang serba kekurangan, Abu merupakan seorang murid yang rajin dan bijak. Selain itu, Abu juga dikenali sebagai seorang murid yang baik budi bahasanya. Dia seorang yang meringan tulang kerana sering membantu guru dan rakan-rakannya. Abu berazam untuk belajar bersungguh-sungguh supaya dapat mengubah nasib keluarganya satu hari nanti. Namun begitu, setiap kali hendak menjejakkan kaki ke sekolah, Abu akan diselubungi rasa takut dan gelisah kerana dia sering diejek dan dibuli oleh murid lain kerana hidup miskin. Pada suatu hari, Abu pergi ke sekolah seperti biasa. Sebelum sampai ke pintu pagar sekolah, dia ternampak Mukris dengan rakan-rakannya berdiri di depan pagar itu. "Hai Abu, selamat pagi," kata Mukris sambil tersenyum sinis. Kamu semena apa?" jawab Abu tergetar-getar. "Kami ada kejutan untuk awak. Mari ikut kami," balas Mukris sambil menarik baju Abu. Lalu, Abu pun terpaksa mengikut mereka. Mukris dan rakan-rakannya membawa Abu ke belakang kantin sekolah. "Sekarang, serahkan beg dan wang saku kamu," bentak Mukris dengan suara yang kasar. "Janganlah begitu, Mukris. Wang saku saya hanya cukup untuk seminggu ini," rayu Abu. "Cepat serahkan atau kamu akan terima padanya," bentak Mukris. Abu cuba memeluk begnya. Namun, Mukris menyuruh rakan-rakannya merampas beg Abu dan mencari wang di dalam poket seluarnya. Barang-barang dari beg Abu dikeluarkan, kemudian begnya dicampak ke atas tanah. "Terima kasih Abu," kata Mukris sambil menepuk belakang Abu. "Jumpa lagi, hahaha," katanya lagi sambil ketawa. Abu ditinggalkan di situ berseorangan. Abu menangis teresak-esak kerana nasibnya yang begitu malang sekali. Selepas itu, Abu pun mengutip semula barang-barangnya dan beredar dari situ untuk masuk ke kelasnya. Setelah tamat waktu persekolahan, Abu pulang ke rumah dan memberitahu ibunya apa yang terjadi. "Abu, janganlah bersedih. Selagi kita hidup di bumi ini, kita haruslah sentiasa berbuat baik. Biarkan mereka dan jangan sesekali membalas dendam," pujuk ibunya. "Baiklah ibu," jawab Abu akur. Keesokan harinya, ketika Abu pulang dari sekolah, dia ternampak Mukris sedang berlumba basikal dengan rakan-rakannya di luar kawasan sekolah. Ketika mereka sedang berseronok berlumba basikal, tiba-tiba seorang lelaki dalam lingkungan usia 50-an melintas jalan menuju ke sekolah. Mukris tidak sempat memberhentikan basikalnya, lalu terlanggar lelaki tersebut. Kedua-duanya terjatuh. "Cis, kamu buta kah? Kamu letak bata di mana?" marah Mukris dengan kasar. Rakan-rakan Mukris turut menuduh lelaki tersebut yang bersalah lalu melemparkan kata-kata kesat kepadanya. Mukris menaiki basikalnya semula dan beredar dari situ bersama rakan-rakannya tanpa meminta maaf kepada lelaki tersebut. Abu menuju ke arah lelaki tersebut untuk membantunya berdiri semula. "Encik tidak apa-apa? Encik ada cedera di mana-mana?" tanya Abu sambil melihat keadaan badan lelaki itu. "Saya baik-baik saja," jawab lelaki itu. "Adakah encik perlukan saya untuk membawa encik ke klinik?" tanya Abu. "Rasanya tidak perlu. Terima kasih ya nak sebab bantu pakcik. Pakcik kena pergi ni kerana ada urusan," balas lelaki itu. Lelaki itu pun beredar dari situ. Abu pula terus pulang ke rumahnya. Pada keesokan paginya, semasa perhimpunan sekolah, Abu amat terkejut apabila melihat lelaki yang dibantunya semalam berdiri di atas pentas sampai untuk memberi ucapan. Ternyata lelaki tersebut merupakan guru besar baharu sekolahnya. Abu melihat Mukris dan rakan-rakannya tertunduk malu. Mukris dan rakan-rakannya telah dipanggil dan diberi nasihat agar menjaga tingkah laku serta perlu berbuat baik
dan menjaga tutur kata kepada sesiapa pun. Manakala Abu yang menolong guru besar semalam telah dipuji di hadapan murid yang lain semasa perhimpunan atas dasar baik budi yang ditunjukkan. Guru besar juga berjanji akan membantu Abu untuk menyara persekolahannya dan membantu membeli keperluan asas seharian supaya Abu dapat belajar dalam persekitaran yang kondusif. Akhirnya, Abu dimasukkan ke sekolah menengah terbaik di bandar setelah mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR.